Okey, hai pelajar semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai subtopik 3.1.6 pembinaan mock-up atau model. Jadi, selepas kita membuat saringan borang project brief, iaitu apa yang kita belajar pada minggu lepas, kita mestilah membina mock-up ataupun model. Okey. Apakah perbezaan antara mock-up atau model? Ini kita akan pelajari dalam subtopik ini. Kemudian, kita hendaklah menggunakan bahan-bahan dan alatan cantuman yang sesuai untuk membina mock-up ataupun model. Contoh, kita akan menggunakan glue ataupun pelekat yang sesuai untuk membina mock-up kita. Kemudian, kita adalah digalakkan untuk menggunakan bahan-bahan terpakai seperti kotak tisu, kotak kasut, botol mineral dan sebagainya. Okey. Jika anda berhasrat untuk menggunakan bahan-bahan yang baru seperti cardboard ataupun polystyrene, itu terpulang pada kamu. Okey. Kemudian, kita hendaklah memilih bahan perekat dan kaedah mencantum mestilah dibuat dengan baik supaya kita dapat membina mock-up ataupun model yang sempurna. Okey. Sekarang kita ingin lihat mock-up, perbandingan mock-up dan model. Okey. Mock-up ataupun model olokkan atau palsu dibuat sebelum menghasilkan model yang sebenar. Ia mempunyai rupa, bentuk dan warna. Tetapi, ia tidak semestinya berfungsi. Jadi, ini adalah tujuan mock-up. Dia seperti satu prototype, okey, di mana mock-up tersebut tidak semestinya berfungsi seperti produk kita. Okey, misalnya produk awak adalah kamera misalnya kan. Jadi kamera mock-up awak tidak semestinya berfungsi seperti kamera yang sebenar. Okey, jika kita lihat model. Model adalah model blok ataupun model sebenar yang dihasilkan secara berskala atau saiz sebenar. Ia mempunyai rupa, bentuk dan warna. Bezanya di sini adalah model boleh berfungsi. Terdapat dua jenis model yang berfungsi, iaitu separa berfungsi, mungkin 50% berfungsi ataupun 70% berfungsi, dan berfungsi sepenuhnya. Okey. Mari kita lihat mock-up terlebih dahulu. Okey, seperti yang kita tahu, mock-up adalah model olokan atau palsu yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Jadi, mock-up ini adalah gambaran awal produk dari segi keseimbangan rupa bentuk, warna dan ergonomik. Okey. Okey, misalnya kalau produk anda adalah kecil, ia boleh dibina mengikut saiz sebenar. Contohnya, kamera yang di sini kan. Awak boleh lihat ni dari contoh dalam buku teks anda, muka surat 58 ya. Jadi kamera ni adalah produk yang kecil. Jadi anda boleh membina mock-up seperti saiz sebenar sebuah kamera. Tetapi jika produk anda adalah besar seperti kereta di sini ya. Ini adalah contoh mock-up kereta yang dibuat menggunakan kayu. Okey, awak boleh nampak. Jadi jika produk anda besar, mock-up boleh dibina dengan saiz yang lebih kecil tanpa ukuran yang sebenar. Okey, sama juga dengan kasut ya. Jika kasut yang anda hendak buat itu adalah besar, jadi tidak semestinya anda membina mock-up yang betul-betul mengikut skala kasut tersebut. Okey. Ini adalah gambaran awal sahaja. Okey, macam mana awak nak menyampaikan idea ini kepada orang yang ingin melihat gambaran produk awak nanti. Okey? Alright. Kemudian kita lihat jenis-jenis bahan yang kita boleh gunakan dalam penghasilan mock-up. Okey. Anda boleh dapati gambar ini dari buku teks anda, muka surat 58 ya. Yang pertama kita ada dawai kasa. Okey, anda tahu apa itu dawai kasa? Okey, kalau dalam bengkel ataupun
contohnya awak buat eksperimen yang menggunakan penuh Bunsen. Okey. Dawai kasar ni macam dawai kasar penuh Bunsen tu lah. Okey. Dawai kasar. Polystyrene. Polystyrene ni macam papan notis yang guru anda letakkan dalam kelas. Polystyrene yang ringan tu, yang warna putih tu. Ini adalah polystyrene. Kemudian plasticine. Plasticine ni adalah satu bahan yang lembut yang anda boleh bentukkan mengikut apa-apa saja yang bentuk yang anda ingin buat. Cardboard. Okey, macam kotak lah. Foam itu adalah sejenis span yang macam gubahan bunga yang ibu anda buat di rumah. Okey. Tempat untuk letak bunga-bunga ni, itu adalah foam. Okey, biasanya foam ini berwarna hijau Nanti awak boleh tengok sendiri dekat rumah awak sendiri Kemudian kayu. Kayu ni macam biasalah kayu. Jadi pemilihan jenis-jenis bahan ini adalah bergantung kepada jenis bahan yang mudah dibentuk. Okey, misalnya tadi awak nak buat kamera kan. Jadi takkanlah awak nak guna dawai kasar kan. Mestilah awak nak guna plasticine ataupun polystyrene. Ia bergantung kepada apa produk yang awak nak buat. Okey? Okey, model terbahagi kepada dua jenis iaitu model separa berfungsi dan model berfungsi sepenuhnya. Model separa berfungsi juga dikenali sebagai model blok yang dihasilkan secara berskala atau saiz sebenar. Okay. Tidak semestinya bahan sebenar, namun beberapa komponen pada model tersebut dapat berfungsi seperti produk sebenar. Okey. Saya suka gunakan contoh kamera tadi Kamera. Jadi model ni dia mestilah berfungsi. Tak kisahlah dia berfungsi sikit ke ataupun banyak. Macam contohnya kamera, dia mestilah boleh mengambil gambar. Okey. Jadi at least beberapa komponen dalam model tersebut dapat berfungsi seperti kamera yang sebenar. Okey. Model berfungsi sepenuhnya dibina menyerupai produk sebenar dan berfungsi mengikut tujuan sasaran. Okey. Contohnya contoh selain kamera? Okey, mesin jahit kan? Mesin jahit. Kalau awak nak buat model mesin jahit, dia mesti berfungsi sepenuhnya seperti mesin jahit juga. Dia boleh menjahit, awak boleh letakkan benang dalam tu, dan seterusnya lah seperti fungsi sebenar mesin jahit. Juga dibina menggunakan bahan dan kaedah cantuman sebenar. Okey, maksudnya model berfungsi sepenuhnya ni, dia betul-betul sama seperti produk yang anda hendak ciptakan. Okey? Nanti kita tengok contoh Alright, ini adalah contoh. Seperti dalam buku teks anda, muka surat 59, anda boleh lihat sambil melihat slide ni Okey, model separa berfungsi. Contohnya mesin jahit mainan. Okey. Dia nampak macam mesin jahit yang sebenar macam ni. Okey, misalnya macam ni dia separa berfungsi saja. Mungkin dia tidaklah sesempurna mesin jahit yang sebenar. Okey. Ini adalah macam mainan budak-budak saja. Kemudian kita nampak penyudut hampa gas mainan. Okey, vacuum cleaner. Jadi biasanya model seperti ini ia menggunakan bateri. Dia mungkin mampu menyedut debu. Tetapi dia tidaklah sesempurna produk yang sebenar seperti yang dalam gambar ni. Okey, ini adalah contoh model separa berfungsi. Dia berfungsi secara setengah saja. Dia tidak berfungsi sepenuhnya. Okey. Untuk model berfungsi sepenuhnya, contohnya kereta. Okey. Model kereta yang boleh berfungsi sepenuhnya. Okey, maksudnya awak boleh drive dalam kereta tu, boleh reverse, boleh ke depan dan awak boleh mengawal tayar kereta ni seperti kereta yang sebenar ni. Okey, tapi tidak semestinya produk ini adalah produk yang sebenar. Okey. Jadi, ini adalah perbandingan antara separa berfungsi dan berfungsi sepenuhnya.
Penambahbaikan mock-up atau model akan dibuat selepas ujian keberkesanan dilakukan. Okey, ini kita akan lihat kepada subtopik yang seterusnya iaitu 3.1.7. Alright, dia ada parameter dia tersendiri. Nanti kita akan bincang pada minggu depan. Okey, seterusnya alatan dan bahan untuk cantuman mock-up atau model. Yang pertama kita ada super glue. Mungkin awak biasa dengar super glue ni macam gam gajah. Okey, dia amatlah popular kerana merekat dengan kuat. Okey, takkanlah awak tak biasa kan macam kalau kasut awak tertanggal ke, awak mesti guna super glue. Awak mesti beli dekat Mr. DIY dan awak letakkan dekat kasut yang awak tertanggal tadi tu. Jadi super glue ini dia boleh mencantumkan permukaan pelbagai jenis bahan seperti plastik, kotak, kain dan sebagainya. Kain tu adalah fabrik lah. Kemudian pistol perekat panas. Biasanya menggunakan bekalan elektrik untuk beroperasi. Awak nampak? Ini adalah pistol perekat panas. Okey, biasanya dia akan disambungkan kepada plug elektrik lah. Kemudian rod perekat panas akan cair di muncung pistol. Okey, awak nampak di sini ni adalah batang glue tersebut ya. Bila awak letak dalam ni, jadi mesin ni, pistol ni dia akan mencairkan glue yang awak letakkan di sini. Okey, kemudian muncung dia ni kamu akan letakkan pada permukaan yang hendak digamkan lah. Okey, jadi bahan yang sesuai untuk menggunakan pistol perekat ni adalah mounting board dan cardboard dan plastik sekali. Okey. Untuk perekat kayu, ia boleh mencantumkan 2 atau lebih permukaan kayu. Nama pun perekat kayu kan. Jadi dia ada 4 jenis: urea formaldehyde, melamine formaldehyde, UF-MF, phenol formaldehyde dan phenol PRF lah. Susah nak sebut. Alright. Seterusnya kita ada gum pipe PVC atau dikenali sebagai simen pelarut. Ia boleh menyambung mock-up atau model yang menggunakan pipe PVC tidak berulir. Dan ia adalah dalam bentuk cecair dalam botol tin seperti ini ya. Awak nampak PVC pipe adhesive. Okey. Ini adalah gum pipe PVC. Kemudian kita ada benang dan jarum. Biasanya kalau kita guna benang dan jarum, mock-up itu menggunakan bahan fabrik ya. Okey. Jadi ia bergantung kepada mock-up ataupun model yang anda hendak hasilkan. Okey, anda mestilah memilih alatan dan bahan yang paling sesuai untuk membina mock-up ataupun model anda. Alright? Okey, untuk kerja sekolah semasa cuti pertengahan semester ni, iaitu minggu depan, saya nak kamu rujuk kepada buku teks muka surat 56 hingga 57. Jadi tugasan individu ya. Anda mestilah menghasilkan sebuah mock-up berdasarkan aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Okey, kalau awak nampak dekat muka surat 56 tu dia ada jadual ya. Kalau tak silap saya produk bakul ya. Produk bakul. Jadi anda mestilah menghasilkan sebuah mock-up berdasarkan jadual tersebut. Jadi anda dikehendaki membaca jadual tersebut dengan teliti dan membuat mock-up seperti dalam jadual tersebut. Okey, yang ni ya. So, setelah selesai, anda dikehendaki mengambil gambar mock-up dan kongsikan dalam WhatsApp group kelas anda. Jadi macam mana anda membuat mock-up ini, itu terpulang kepada anda lah. Kalau nak guna kotak pun boleh, guna plastik pun boleh, guna straw pun boleh. Lepas tu anda mestilah memilih gam yang sesuai untuk menggabungkan semua komponen-komponen dalam mock-up ini. Okay, kalau nak guna kain pun boleh, nanti awak boleh jahit sendiri. Itu idea yang saya berikan contoh lah. Ini adalah terpulang kepada kreativiti anda masing-masing ya. Okey. Kemudian saya hendak kamu, jika bakul tersebut tak sama macam ni, saya nak kamu lakarkan bakul tersebut. Okey, boleh? So ini adalah okey.
So, ini saja kelas kita pada hari ini. Saya harap semuanya berjalan dengan baik untuk kamu semua. Oke, selamat bercuti.